Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sarah Ahmad akan menerangkan tentang 6 faktor yang mempengaruhi kadar tukaran asing. Sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang definisi pasaran tukaran asing. Apa itu pasaran tukaran asing? Pasaran tersebut merupakan pasaran global yang tersentralisasi atau over-the-counter OTC bagi perdagangan mata wang. Ia juga merupakan suatu jenis perdagangan transaksi aktiviti jual beli mata wang antara negara yang melibatkan pasaran mata wang utama di dunia, dan ia berlangsung secara 24 jam tanpa henti. Pasaran pertukaran asing juga membantu perdagangan dan pelaburan antarabangsa dengan membolehkan penukaran mata wang. Sebagai contoh, ia membenarkan perniagaan di Amerika Syarikat untuk mengimport barang dari negara anggota Kesatuan Eropah, terutama ahli zon Euro, dan membayar euro walaupun pendapatannya adalah dalam bentuk dolar Amerika Syarikat. Terdapat 6 faktor utama yang mempengaruhi kadar pertukaran. Faktor yang pertama adalah inflasi. Biasanya negara dengan kadar inflasi yang lebih rendah secara konsisten menunjukkan peningkatan terhadap nilai mata wang mereka. Manakala negara dengan inflasi yang lebih tinggi biasanya akan melihatkan penyusutan terhadap mata wang mereka. Sebagai contoh, negara Amerika Syarikat, Jepun, Jerman, Switzerland mempunyai nilai mata wang yang begitu tinggi di dunia kerana kadar inflasi di negara mereka adalah rendah. Yang kedua, kadar faedah. Perubahan yang berlaku terhadap kadar faedah mampu memberi kesan terhadap nilai mata wang dan kadar pertukaran dolar. Kadar faedah yang tinggi akan menyebabkan kadar faedah pinjaman di bank dan kadar faedah bond meningkat. Jika kadar faedah bond meningkat, ia akan menarik lebih ramai pelabur kerana pulangan yang lebih tinggi. Hal ini akan menyebabkan berlakunya kemasukan pelabur dari luar negara dan akan mewujudkan permintaan terhadap sesebuah mata wang. Faktor yang ketiga iaitu defisit akaun semasa. Akaun semasa bermaksud baki dagangan atau balance of trade di antara sesebuah negara dengan rakan dagangan mereka. Jika berlakunya defisit terhadap akaun semasa, ia bermakna negara tersebut mengalami lebih banyak import berbanding ekspor. Peningkatan jumlah import akan menyebabkan permintaan mata wang asing meningkat. Secara amnya, jika import lebih tinggi berbanding ekspor, ianya bermakna jumlah wang keluar dari negara lebih banyak berbanding jumlah wang yang masuk, lantas menyebabkan permintaan wang sesebuah negara tersebut akan jatuh. Faktor yang keempat iaitu hutang awam atau kerajaan. Hal ini berlaku kerana negara yang terlibat dalam pembiayaan defisit berskala besar untuk membiaya projek sektor awam dan pembiayaan kerajaan, walaupun aktiviti sedemikian merangsang ekonomi domestik. Namun, negara-negara yang mempunyai defisit dan hutang awam yang besar akan mengurangkan pelabur asing untuk berlabur di dalam negara. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap wang negara tersebut menurun. Faktor yang kelima iaitu syarat perdagangan. Ia merupakan nisbah perbandingan antara harga ekspor dengan harga import. Syarat perdagangan ini juga berkaitan dengan akaun semasa dan neraca pembayaran. Jika harga ekspor negara naik dengan kadar yang lebih tinggi berbanding dengan import, hal ini akan menyebabkan syarat perdagangan menjadi bertambah lebih baik
Hal ini ia memberi kesan terhadap permintaan ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan hasil pendapatan negara pun meningkat daripada ekspor. Hal ini akan memberi kesan terhadap permintaan kepada mata wang negara. Sekiranya harga ekspor naik dengan kadar yang lebih kecil daripada import, nilai mata wang akan berkurangan sehubungan dengan rakan dagangnya. Faktor yang terakhir iaitu kestabilan politik dan prestasi ekonomi. Para pelabur asing tidak dapat dielakkan untuk mencari negara yang stabil dengan prestasi ekonomi yang kukuh di mana untuk mereka melakukan pelaburan modal mereka. Negara yang mempunyai ciri-ciri positif tersebut akan menarik dana pelaburan dari negara-negara lain yang dianggap memiliki risiko politik dan ekonomi yang lebih banyak. Sebagai contoh, gejolak politik boleh menyebabkan kehilangan keyakinan dalam mata wang dan pergerakan modal ke mata wang negara-negara yang lebih